Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman bin Muhammad Safwan daripada Seksyen 6. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Emil Juiman. Nombor matrik ialah AA191485. Saya daripada Seksyen 6. Sekarang kami akan menerangkan tentang lab yang pertama, iaitu Introduction to Electromechanical Control Device. Untuk lab activity 1, task 1A, power supply akan dihidupkan, kemudian push button ditekan dan mentol akan menyala. Untuk lab activity 1, task 1B, power supply akan dihidupkan dan mentol akan menyala secara automatik. Sekarang mari kita lihat untuk observation pada lab yang pertama. Soalan yang pertama iaitu perbezaan antara task 1A dan juga task 1B. Mari kita lihat pada circuit task 1A dahulu. Pada letar tersebut, push button adalah normally open push button seperti mana yang kita dapat lihat. Hal ini kerana mentol akan menyala apabila saya menghidupkan power supply dan push button ditekan. Manakala untuk push button pada 1B adalah normally close push button kerana apabila power supply disambungkan, mentol akan menyala secara automatik tanpa perlu ditekan push button. Sekarang mari kita lihat observation yang kedua, iaitu nyatakan perbezaan antara kedua-dua relay yang digunakan di dalam task 1B. Seperti mana yang kita dapat lihat, the first relay adalah normally open relay, manakala the second relay adalah normally closed relay. Jadi apabila saya menghidupkan power supply, the second bulb akan menyala, manakala mentol yang pertama tidak akan menyala. Tetapi apabila saya menekan push button, the first relay iaitu normally open akan menjadi close, manakala the second relay iaitu normally close akan menjadi open. Jadi mentol yang pertama akan menyala dan mentol yang kedua akan terpadam. Sekarang mari kita pergi ke soalan yang pertama, iaitu state the type of relay used in the relay module. Seperti mana yang kita dapat lihat, pada 1A, jenis relay yang digunakan adalah normally open relay with single pole single throw. Manakala di dalam task 1B, kedua-duanya adalah normally open relay dan juga normally closed relay dengan double pole single throw. Seterusnya untuk soalan yang kedua, iaitu state the number of relay in the relay module. Untuk task 1A, the number of relay used adalah 1. Manakala untuk task 1B, ia menggunakan 2 relay. Sekarang mari kita ke lab 2A. Bagi lab activity 2, reset timer, circuit task 2A, apabila power supply dihidupkan, seterusnya push button ditekan, maka timer mula dikira dengan serta-merta. Apabila timer mencapai sifar, mentol akan menyala. Sekarang pula mari kita melihat pada task 2B. Untuk 2B ini pula, apabila power supply dihidupkan kemudian push button ditekan, maka mentol akan segera menyala, dan apabila anda menekan push button lagi, timer akan mula mengira dari 5 hingga sifar. Selepas timer habis, mentol akan mati. Observation soalan 1, tetapan masa minimum dan maksimum timer ialah minimum 0 saat dan maksimum 5 saat. Selepas itu, observation soalan 2, perbezaan antara operasi timer dan task 2A dan task 2B ialah
tas 2A menggunakan delay timer kerana mempunyai jangka masa yang telah ditetapkan yang mesti dilalui setelah timer dihidupkan agar lampu menyala, manakala tas 2B menggunakan delay timer kerana timer mula mengira apabila kuasa dikeluarkan dari timer. Question 1. Fungsi pemasangan untuk timer dalam tas 2A dan tas 2B ialah fungsi pemasangan untuk timer dalam tas 2A adalah menetapkan waktu yang perlu dilalui agar mentol menyala, sementara pada tas 2B fungsi adalah untuk mengatur waktu yang perlu dilalui setelah power supply is shorted dari mentol untuk mematikan. Seterusnya, question 2. Jika sambungan timer diubah, maka operasi litar serupa dengan litar dalam tas 2A. Oleh itu, yang pertama kita perlu menghidupkan power supply sehingga kuasa dibekalkan ke litar. Kemudian kami menekan butang push button low voltage supply, maka ia mengalir ke relay coil arc 1. Relay coil arc 1 akan diberi tenaga. Ia kemudian akan menghasilkan medan elektromagnet. Medan magnet ini akan menyebabkan arc 1 ditutup sehingga mencetuskan timer T1 untuk memulakan. Kemudian litar T1 yang biasanya ditutup akan tetap berada dalam keadaannya sehingga mencapai masa yang ditetapkan pada timer T1 iaitu 5 saat. Selepas itu, ia mengubah kedudukan T1. Oleh itu, kesimpulannya, bola lampu yang akan menyala dengan segera setelah push button ditekan dan selepas 5 saat, push mentol akan mati. Sekarang mari kita pergi ke lab aktiviti task 3. Sekarang kita beralih ke lab aktiviti 3. Okey, di dalam lab aktiviti 3, power supply dihidupkan. Kemudian push button yang pertama iaitu button pada atas sekali perlu ditekan. Kemudian C1 button ditekan dan counter akan start dikira. Selepas counter mencapai sehingga 5, mentol akan menyala. Kemudian push button yang kedua ditekan dan counter akan reset menjadi kosong. Kemudian mentol akan terpadam. Sekarang kita pergi ke observation bagi lab aktiviti 3, iaitu terangkan kegunaan fungsi push button yang pertama dan juga push button kedua dalam litar ini. Okey, untuk push button yang pertama, ianya digunakan sebagai starter yang membenarkan power supply untuk mengalir ke dalam litar, atau dalam kata lain adalah start button. Manakala push button yang kedua adalah digunakan sebagai restart button. Jadi apabila kita menekan push button yang kedua, the counter akan restart menjadi kosong semula. Sekarang kita pergi ke soalan untuk lab aktiviti 3. Jadi dia nak kita describe cara dia beroperasi berdasarkan gambar rajah yang telah diberikan dalam soalan. Okey, yang pertama sekali kita perlu sambungkan power supply. Kemudian apabila power supply telah dihidupkan, kita akan dapat lihat kontak dan juga counter. C1 telah dalam keadaan close dan mentol akan menyala. Apabila kita tekan push button, low voltage supply akan diaruskan ke dalam relay coil R1. Kemudian relay coil akan energize dan dia akan menghasilkan medan elektromagnetik. Ia akan menyebabkan kontak daripada R1 berubah kedudukannya daripada open menjadi close. Kemudian voltage supply akan mengalir ke dalam C1. Jadi C1 merupakan counter.
Kemudian apabila kita tekan button counter sebanyak 5 kali, the contact akan berubah kedudukannya daripada close menjadi open. Kemudian mentol tidak akan menyala. Selepas itu kita reset balik counter button dengan menekan push button 2. Kemudian mentol akan menyala semula. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.